Informasi, Inforia, Islam, semuanya ringkih. Ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata syirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah. Aku tak sanggup tahan buat selamanya. Yeah, sebaiknya aku mempunyai rencana, dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya, dan aku sudah berubah. Yeah.
شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. 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 Memasuki tahun ke-12 mengakibatkan ramai rakyat Syria terjejas teruk dari segi ekonomi. Mereka bergelut untuk meneruskan kehidupan. Komite memberikan bantuan menerusi projek pendidikan, perumahan, makanan serta penajaan anak-anak yatim. Dengan sokongan anda, kita mampu berperanan membantu mereka membangun demi masa depan yang lebih baik. Sumbangan boleh dibuat di www.syriacare.org.my. Ayo bersama Syriacare, kita bantu. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertaluk kepada terma dan syarat. Hijrah adalah dari insan yang sejati. Hijrah itu memanggil jalan yang suci. Dengarkan lagu Hijrah Demi Ilahi, alunan penyampai Radio IKIM yang akan mula disiarkan menerusi ke semua platform digital Jumaat ini 4 Ogos 2023. Terus ikuti kami di semua platform media sosial bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, inspirasi, inforia, Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman.
menyertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin, hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakar ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Saya Amir. Saya yatim piatu. Membesar tanpa ibu bapa memang menyulitkan saya. Alhamdulillah, saya telah dibantu oleh Sadaqah House untuk melanjutkan pelajaran. Bantulah lebih ramai anak yatim seperti saya. Hulurkan sumbangan ke dana anak yatim Sadaqah House di akaun Bank Islam 140-108-888-88 atau layari Facebook dan Instagram Sadaqah House. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Kota Baru 89.8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Dari Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM, alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti, dan alhamdulillah bersama Destinasi IKIM untuk jam ini kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda rancangan Imanunah Iman Kami. Dan untuk bersama Imanunah Iman Kami, kita akan buka ruang dan peluang juga untuk para pendengar untuk hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Dan untuk petang ini, alhamdulillah kita masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Atiqi, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita maklumkan kehadiran Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah, khair. Kaifa haluki, Saidah? Alhamdulillah, ana bikhair Doktor. Terima kasih masih meluangkan masa untuk rancangan Imanunah pada petang ini. Dan untuk bersama para pendengar, kita akan buka kembali kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta. Dan untuk anda yang belum mendapat kitab ini atau buku ini, boleh hubungi sekarang 0192380466 Encik Johari untuk kita dapatkan kita bersama, untuk kita sama-sama bersama Dr. Aiman untuk kita belajar di kitab ini. Dan untuk petang ini, insyaAllah kita akan sambung kembali bersama kitab Al-Muqaddimat, Sifat, Amanah dan Khatam. Untuk petang ini bersama Doktor. Untuk mukadimah ini, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para asatizah, para alim ulama, para imah, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang saya cintai semua. InsyaAllah pada petang hari ini kita bertemu lagi di rancangan Imanunah, Iman Kami.
bersama dengan Radio IKIM. InsyaAllah kita berada pada muka surat dalam kitab Muqaddimat ini dengan cetakan daripada Institut Kefahaman Islam Malaysia, muka surat 182 untuk versi bahasa Arab, dan versi terjemahan adalah muka surat 156, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana boleh kita katakan insya-Allah pada hari ini kita akan membahas sifat amanah dan juga mengkhatamkan kitab yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mari kita mula pengajian dan pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wal amanatu hifdhu jami'il jawarihi الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نحي تحريم أو كراهة. betul, nahya tahrimin أو كراهة. Yang maksudnya tuan-tuan dan puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, sifat amanah. Kita berbicara sifat amanah. Amanah atau sifat amanah adalah menjaga seluruh anggota badan yang zahir dan batin daripada melakukan perkara yang ditegah, sama ada tegahan yang haram ataupun makruh. Itu adalah sifat amanah. So, apakah itu amanah? Jadi, apabila kita sudah membahas pada minggu lepas bahawa sesungguhnya para anbiya dan rasul itu memiliki sifat yang dipanggil dengan sifat sidq, iaitu benar. Kerana kalau mereka tidak benar, berarti harus bagi mereka berdusta. Dan adanya dusta bagi para nabi dan rasul ini mustahil. Kerana kalau dusta nescaya apa yang dibawanya boleh terjadi salah, boleh terjadi tidak benar, yang menyalahi kenyataan. Maka selanjutnya sifat yang wajib bagi para anbiya dan rasul adalah sifat amanah. Iaitu amanah ini apa? Menurut definisi yang diberikan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, menjaga seluruh anggota badan yang zahir dan batin daripada melakukan perkara yang ditegah, sama ada tegahan yang haram ataupun makruh. Maksudnya para anbiya dan rasul, mereka tidak akan melakukan perkara yang dilarang, yang ditegah. Nahya tu, nahyun, larangan. Tegahan, perintah untuk menegah. Itu dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu disebut di sini, nahya, perkara yang ditegah, iaitu tegahan ni macam mana? Haram sahajakah? Atau perkara-perkara lain juga? Maka dijelaskan, iaitu nahya tahrimin au karahatin. Sama ada tegahan yang bersifat haram ataupun bersifat makruh. Dua-duanya termasuk dari perkara yang dilarang oleh, maksudnya yang tidak akan berlaku dan mereka tidak akan melakukan oleh para nabi dan rasul. Apakah zahir sahaja? Kalau batin boleh untuk dia melakukan dosa batin? Jawabnya tidak juga. Zahiran wa batinah. Iaitu sama ada zahir maupun batin. Jadi para anbiya dan rasul, mereka semua ini adalah
terlarang dan tidak melakukan perkara yang dimurkai. Hatta makruh, Ustaz, makruh ini adalah perkara yang kalau dibuat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Kalau ditinggalkan mendapat pahala. Kita tahu definisi makruh seperti itu di dalam kitab-kitab fiqh. Lalu apakah mereka sampai tidak melakukan perkara yang makruh? Ini pertanyaan. InsyaAllah kita akan sambung setelah ini. Ya, baik Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Dan untuk waktu ini kita akan beri hasil ketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Beri hasil ketika pada waktu ini kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, inspirasi informa Islami. Melapor dalam mengerjakan sesuatu yang telah disyariatkan bukan berpunca daripada akidah yang salah, bukan berpunca daripada akidah yang rosak, tetapi adalah berpunca daripada kefahaman yang salah tentang ibadat itu sendiri. Kerana dia bukan hasil daripada kefahaman yang salah, sebab iman dan juga amal perkara yang bukan saling melengkapi ataupun bukan perkara yang bersangkut paut. Seseorang yang beramal bukanlah bermaksud dia beriman. Seseorang yang beriman bukan bermaksud dia beramal. Jadi kita tak boleh nak ukur iman ataupun rosaknya akidah dengan amalan. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ibadat itu adalah hasil sahaja daripada keberimanan seseorang. Bukan bermaksud dia tak sembahyang dia tu kafir, bukan. Jadi adalah natijahnya disebabkan salah faham di dalam agama ataupun hukum hakam. Sering kita terlepas pandang apa yang kita terlepas pandang, bahawa bila kita telah menunaikan haji, kita kata dah sudah-sudahlah. Sedangkan sepatutnya setiap masa kita berdoa pada Allah bagi orang yang telah menunaikan haji, agar berdoa pada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah yang kami lakukan dalam ibadah haji dulu itu, ya Allah. Walaupun mungkin daripada 10 tahun yang lampau, mungkin ada orang pergi 20 tahun yang lampau, tetapi tanpa henti dia kena minta pada Allah, minta lagi pada Allah. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab Nabi menyebutkan bagi haji yang Allah terima, tidak ada baginya ganjaran melainkan syurga Allah. Sebab syurga ni Masya Allah, kita rasa benda yang tertinggi, tetapi sebenarnya benda yang terendah daripada bawah sayang dan redha Allah Subhanahu wa taala. Orang mengerjakan haji, dia disayangi oleh Allah, diangkat oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita dah pernah mengerjakan haji, jangan kita kata saya dah pergi 10 tahun, punya tahun ni tak ada kena-mengena. Jangan pernah berhenti berdoa agar amal kita itu diterima oleh Allah. Kota Baru 89.8 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah, Iman Kami. Dan untuk bersama petang ini, alhamdulillah, kita masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akifi, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih membincangkan tentang sifat amanah, dan kita akan khatam untuk petang ini insya-Allah bersama kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta yang boleh dapatkan bersama pegawai pemasaran kami Encik Johari. Boleh hubungi 019-2380-466. Dan bersama Dr. Aiman kita sambung kembali Doktor untuk bersama sifat amanah dan khataman. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat amanah. Jadi bagaimana dengan hatta perbuatan makruh? Padahal makruh itu adalah
perkara yang kalau buat tak dapat dosa, perkara yang tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Takkanlah sampai macam tu kalau dia melakukan, dia adalah mustahil melakukan perkara yang makruh sama sekali, Ustaz? Itu pertanyaan dia. Jawapan dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi para nabi dan rasul, mereka juga terjaga daripada perbuatan makruh, kerana makruh ini berada dalam kategori tegahan. Walaupun dia tidak derajat haram, tidak pada derajat yang kalau dilakukan maka terkena dosa atau siksaan. Tapi makruh adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah agar kita untuk elak atau cuba untuk tidak melakukan, dari segi kalau kita tinggalkan kita dapat reward. Buktinya kita mendapatkan pahala apabila kita meninggalkan dengan niat meninggalkan perkara yang makruh. Maka para nabi dan rasul yang bertugas membawakan wahyu, yang membawakan hukum hakam, yang akan menjadi uswatun hasanah kepada umatnya, menjadi contoh, figure yang kita sebagai manusia, kerana dia juga manusia, agar supaya kita berusaha untuk meniru jejak langkah manusia yang sempurna ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka kalau dia sebagai figure, sebagai tokoh manusia yang sempurna, maka dan kita dituntut untuk mengikutinya, nescaya kalau baginya melakukan perkara makruh itu harus dilakukan dalam erti berbuat itu adalah perkara yang terjadi dan biasa baginya, nescaya akan terbaliklah makruh yang kita tahu dari perkara yang kita dituntut atau ditegah, atau maksudnya kita disuruh untuk menjauhi perkara tersebut. Walaupun tidak diseksa ketika melakukannya, akan berubah mungkin menjadi perkara yang sunat, iaitu melakukannya mendapat pahala, meninggalkannya tidak mendapat apa-apa. Ini. Maka atas dasar inilah makruh juga termasuk perkara yang mereka ini terjaga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini sama dengan isu kenapa mereka tidak boleh melakukan perkara yang haram, perkara yang dilarang, yang ditegah. Kerana nescaya kalau boleh berlaku pada mereka melakukan perkara yang ditegah, nescaya berubahlah perkara yang haram menjadi perkara yang masyru'. Kan? Perkara yang disyariatkan. Tak betul? Kerana apa? Kerana segala apa yang mereka lakukan itu adalah suatu reflection dan contoh kepada kita, ataupun menjadi panduan untuk syariat kita. Seumpama semisal ada perbuatan makruh yang ditemukan di dalam sunnah, misalnya dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maksud sunnah tadi adalah ditemukan di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat hadis. Jadi kita dah faham bahawa iaitu yang dinamakan dengan sifat amanah ini adalah menjaga seluruh tubuh zahir dan batin daripada melakukan perkara yang ditegah, sama ada tegahan yang haram ataupun makruh. Ada yang kata, Ustaz, kenapa Nabi dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk beristighfar? Wastaghfir li dzambika, beristighfarlah engkau pada dosa engkau. Jadi mensabitkan harus bagi para Nabi melakukan dosa. Maka datang suatu pemikiran bahawa yang
dosa yang tidak khisah, yang tidak sampai menjatuhkan derajat kenabian harus berlaku bagi para nabi dan rasul. Ini bagaimana? Ya, ada pendapat seperti itu di kalangan theologians, di kalangan ahli kalam atau di kalangan ulama akidah yang datang sebelum ini. Akan tetapi dia adalah selalu suatu pendapat yang tersendiri yang mungkin berbeza dengan majoriti ulama Asy'ariyah lainnya, berbeza dengan Al-Imam Sanusi. Akan tetapi kita sedang fokus tentang Imam Sanusi, dan seperti yang kita tahu Imam Sanusi adalah merupakan pendapat yang muktamad dan yang terakhir dalam iaitu perkembangan akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apabila kita sudah selesai membahas sifat amanah, kita masuk pada sifat selanjutnya, iaitu al-khiyanah. Apa kata mu'alif, tuan-tuan dan puan? Wal khiyanatu adamu hifzihima min dzalika. Khianat adalah tidak menjaga kedua-duanya, iaitu anggota zahir dan batin, daripada perkara yang ditegah. Jadi khianah adalah tidak menjaga kedua-duanya, anggota zahir dan batin, daripada perkara yang ditegah. Ini adalah lawan kepada sifat amanah. Oleh sebab itu mustahil para nabi dan rasul ini berkhianat. Berkhianat dengan maksud apa? Melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia akan merosakkan syariat tersebut. Yang mana syariat itu adalah syariat, terutama baginda Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang terakhir. Dan dia merupakan khianat ini adalah suatu perkara yang mustahil bagi para nabi dan rasul. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Jadi kita sudah selesai panjang membahas sifat para nabi dan rasul sejak 2 atau 3 minggu yang lepas. InsyaAllah setelah ini kita akan masuk pada doa khataman daripada Al-Imam As-Sanusi, ditutup dengan Q&A insyaAllah. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi info yang Islami. Dari Tamim Ad-Dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksudnya, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, demi siapa? Baginda menjawab, demi Allah, demi kitabnya, demi rasulnya, demi para imam kaum muslimin, dan demi orang awamnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut periwayat dalam hadis di atas, perkataan agama itu adalah nasihat telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, dan itu menunjukkan kepada penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepentingan perkara yang dinyatakan itu, dan ia adalah bertepatan dengan maksud sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya
soal-soal yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Maka perkara yang dinasihatkan juga adalah berkaitan dengan ketiga-tiga perkara itu. Dan oleh kerana nasihat adalah sifat agama Islam, maka kaum muslimin telah diperintahkan supaya saling nasihat menasihati antara satu sama lain demi kebaikan semua dan demi perasaan cinta dan kasih sayang yang ikhlas terhadap satu sama lain. Nasihat yang diberikan bukan sahaja untuk sesama sendiri, tetapi juga meliputi nasihat rakyat biasa kepada para pemimpin dan nasihat pemimpin kepada rakyat jelata. Dalam soal ini, para Rasul alaihimussalatu wassalam adalah merupakan contoh tauladan terbaik kepada kita, dan nasihat yang mereka berikan adalah sebaik-baik nasihat. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي البريزي لمبah Kelang 91.5 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan alhamdulillah masih bersama untuk para pendengar boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akifi, pensyarah Jabatan Rusuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang kita masih lagi membincangkan sifat amanah, dan kita nak masuk ke khatam kitab Al-Muqaddimat ini bersama doktor. Untuk waktu ini silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita nak khatam dah. Ya. Jadi kita masuk kepada muka surat 183. Okey, 183 versi Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin. Wa billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathiran daiman abadan ila yaumiddin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamat. Yang bermaksud hanya Allah SWT lah saja yang memberi petunjuk. Semoga rahmat dan ta'zim Allah dicurahkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan keselamatan yang banyak selamanya kepadanya dan mereka sehingga hari kiamat. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hadirin wal hadirat hafizahullah, daripada khataman yang diberikan oleh Al-Imam As-Sanusi ini, kita dapat melihat bahawa Imam Sanusi adalah seorang tokoh ahli akidah, pakar dalam teologi. Menurut neraca ahli sunnah wal jamaah, dia bukan Syiah kerana buktinya dia menyampaikan doa dan kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Begitu juga dia bukan Nawasib. Nawasib ini adalah golongan yang membenci Ahlul Bait baginda SAW, sehingga dia juga memuji keluarganya, iaitu keluarga baginda SAW. Dan inilah manhaj yang mu'tadil, yang sederhana, yang tengah, yang moderate di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, berada di tengah-tengah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, mencintai seluruh keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan harapan khataman ini, ilmu yang kita dapatkan tuan-tuan dan puan dalam 7 bulan ini, kan,
Salah dah 7 bulan kita mengaji kitab Muqaddimat ini. Kita khatam dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat fi dunia wal akhirah, dan insya-Allah kita tetap istiqamah serta ia menjadi kunci untuk memahami istilah-istilah yang ada di dalam kitab-kitab akidah. Hadirin wal hadir abizakumullah. Okey. Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Tamma bihamdillah khatm hadal kitab. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada doktor, dan kita akan masuk pula kepada al-aqidah al-wusta insya-Allah pada minggu hadapan. Dan untuk para pendengar yang masih lagi belum dapat kitab untuk kita melalui al-muqaddimat dan al-aqidah al-wusta, boleh melalui hubungi 019-2380-466 Encik Johari untuk dapat diskaun yang menarik. InsyaAllah masih ada lagi diskaun yang menarik untuk anda dapatkan kitab ini. Dan bersama doktor untuk petang ini, kita ada soalan pertanyaan daripada para pendengar. Untuk soalan pertama pada petang ini bertanya doktor, bagaimana dengan kisah Nabi SAW minum berdiri? Mohon pencerahan doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, la tashrabanna, janganlah kalian semua berminum dalam keadaan berdiri. Hadis tersebut memberi faedah bahawa larangan la tersebut atau dipanggil nahyun memberi faedah makruh, bukan haram. Tapi makruh, ya, dituntut untuk ditinggalkan atau ditegah. Okay. Tapi kenapa Nabi SAW dalam hadis lain juga pernah meriwayatkan sahabat melihat baginda SAW minum berdiri? Jawapannya, itu adalah tujuan dia litasyri', adalah untuk dalam proses menjadikan syariat. Kerana kalau hadis la tashrabanna tadi dibaca bersendirian tanpa ada kisah yang baginda SAW minum berdiri misalnya, nescaya dia akan jadi haram. Sehingga kalau ada orang minum diri terus dia anggap berdosa, melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT dan lain-lain. Dan ini bukan yang dimaksud di dalam syariat tersebut. Kerana syariat Islam mengajarkan adab, dan adab ini bukan sampai derajat menganggap dia ini telah berdosa, dilaknat dan lain-lain. Cuma dia mengajarkan adab, sebaiknya kalau minum kena duduk. Itu. Jadi kita faham kan dia punya beza dia. Maka dia litasyri'. Yang boleh saya kata, kisah tersebut walaupun terlihat makruh, tapi dia adalah tujuannya litasyri', sebagai mengajarkan syariat untuk pensyariatan. Itu jawapan dia. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi di YouTube Wikimedia dan WhatsApp Ponti. Bertanya, doktor, Nabi Adam AS makan buah al-khuldi, kena buang ke dunia. Mungkin ada pencerahan daripada doktor, bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita kena faham bahawa ada yang bersifat dosa maksiat yang dilaknat, ada yang bersifat suatu tegahan. Jadi baginda Nabi Adam, iaitu ayahanda atau atuk kepada kita, ini melakukan perkara seperti yang disebutkan, iaitu makan buah khuldi. Ini juga termaktub sebenarnya di dalam kitab yang pernah kita bentangkan sebelum ini, iaitu Mutiara Ilmu Akidah. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, yang mana kita sudah bahas kenapa Nabi Adam AS itu makan buah khuldi, iaitu apa? Ia bukanlah termasuk disebabkan oleh penderhakaan, akan tapi kerana dia adalah terlupa, an-nasi, binaan ala nisyan an-nashi' an adami tahaffudhi at-tami minhu.
Orang lupa iaitu kerana lahir kerana kelupaan. Lalu tas kenapa dia condemn, dilempar ke dunia atas dasar itu? Kenapa? Dijawab. Kalau kita ingat pada tahun lepas kita baca kitab ni. Jadi jawapan dia kerana mereka anbiya, iaitu Nabi Adam itu seorang nabi. Seorang nabi ini ketika membuat kesalahan kecil pun hukuman dia besar. Seperti dia berbeza dengan orang bawahan buat salah kecil dengan orang besar buat salah kecil. Ni kan, orang besar tanggungjawab dia lebih besar. Walaupun gaji dia besar, contoh dia lah ni yang moden, gaji besar tapi buat kesalahan kecil terus kena buang. Tapi kalau orang kecil, gaji kecil, buat kesalahan kecil atau besar belum tentu dia buang. Jadi dia kan, salah dia ni dia sama dengan konteks tersebut. InsyaAllah, Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi, doktor bertanya, mana yang lebih tinggi, Nabi atau malaikat? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, di dalam kitab syarah-syarah kepada kitab atau nazam Jauharatul Tauhid menjelaskan bahawa para anbiya adalah lebih tinggi, terutamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu urutannya. Barulah para malaikat. Dan dia kalau nak detail tu ada dalam kitab Jauharatul Tauhid. Okey. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Satu soalan lagi mungkin yang terakhir untuk waktu ini, doktor bertanya, bagaimana kita sebagai umat Islam dapat mengambil teladan dari sifat amanah Nabi ini dalam kehidupan kita seharian? Bagaimana doktor? Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah, kerana telah disebutkan alasan dan dalil kenapa para nabi dan rasul itu bersifat dengan sifat amanah, saya telah jawab bahawa kerana mereka ini adalah uswatun hasanah. Kalau mereka melakukan perkara yang ditegah, maka seolah-olah kita boleh kata perkara yang ditegah itu adalah suatu tuntutan bagi kita. Kan? Dan jelas perkara itu adalah batil dan tidak benar. Jadi kita, maksud dia kita mereka itu tidak melakukan perkara yang dilarang, kerana kita ini mengikuti mereka sebagai uswatun hasanah. Jadi dan tak mungkin perkara yang haram dilakukan nanti akan jadi perkara yang dituntut dan teladan. Maka cara yang terbaik adalah kita berusaha membaca kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutamanya, yang mana kisah ini dah ditulis oleh banyak ulama. Seperti kalau yang tak erti bahasa Arab, boleh baca dalam bahasa Inggeris yang dah diterjemah ke dalam bahasa Melayu, yang ditulis oleh Martin Lins, seorang mu'alaf, yang mana dia menulis kisah baginda dengan pena, kasih dan tinta, menyentuh banyak orang. Saya tahu banyak orang yang bukan Islam dari Eropah dan Amerika masuk Islam kerana mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang sosok yang sangat-sangat sempurna dan baik budi pekerti akhlaknya. Ini dan dapat menyentuh hati. Ini cara untuk kita. Baik itu ada pengajian sirah, ada pengajian Syama'il Muhammadiyah, hadis-hadis berkaitan dengan ciri-ciri baginda SAW, mula dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kesimpulan dan al-khatimah khulasah kepada buku Al-Muqaddimat ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
kesimpulan daripada pengajian kita hari ini bagi kitab Al-Muqaddimat ini, bahawa sesungguhnya iaitu para Nabi dan Rasul itu memiliki sifat amanah dan mustahil bagi mereka memiliki sifat khianat. Khianat ni berarti tidak beramanah, sengaja melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ini mustahil. Hadirin wal hadirah hafizahullah. Nama lain bagi sifat amanah ini juga dikenal dengan istilah ismah atau bermaksud maksum. Para Nabi dan Rasul kan mereka ini maksum, terjaga daripada melakukan perkara yang ditegah atau perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirah hafizakumullah, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Aiman atas pertemuan untuk hari ini dan untuk para pendengar. Kita akan masuk ke buku baru, tapi dalam satu buku sahaja, dalam satu kitab sahaja. Boleh dapatkan melalui pegawai pemasaran kami, Encik Johari 013804666 untuk dapat kitab Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta ini. Untuk kita nak sambung beberapa bulan lagi bersama Al-Aqidah Al-Wusta bersama Dr. Aiman. Alhamdulillah. Di akhir ni terima kasih banyak-banyak Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Emporiah Islami. Miri 104.0 FM. Hijrah adalah dari insan yang sejati. Hijrah itu memanggil jalan yang suci. Dengarkan lagu Hijrah Demi Ilahi, alunan penyampai Radio IKIM yang akan mula disiarkan menerusi ke semua platform digital Jumaat ini 4 Ogos 2023. Terus ikuti kami di semua platform media sosial bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, Inspirasi Emporiah Islami.